Proses penyah tinjaan adalah salah satu proses yang kita akan belajar dalam sistem pencernaan ni. Dia adalah satu proses untuk menghasilkan tinja. Okey, menghasilkan tinja. Tinja ni adalah najis lah. Nama lain najis. Adalah banyak lagi nama dia ya, tapi yang ini yang paling mudah lah. Cikgu percaya kamu faham lah najis tu apa. Jadi yang ini berlaku di usus besar. Jadi kalau tengok gambar rajah yang atas ni, jadi kat sini lah usus besar. Jadi dia ada bahan-bahan tinja yang datang daripada usus kecil. Jadi dia mesti datang daripada usus kecil. Dia akan masuk ke usus besar. Bahan-bahan yang tidak sempat dicernakan, bahan-bahan yang tidak diserap oleh tubuh badan, semua ni akan menjadi tinja najis. Akan masuk ke dalam usus besar. Jadi usus besar akan berlaku penyerapan air dan vitamin. Di sini penting lah. Sini akan berlaku penyerapan air, penyerapan vitamin. Kemudian akan berlaku pembentukan tinja. Tinja tu akan membentuk dalam keadaan yang penuhnya untuk dibuang oleh sistem badan, sistem pencernaan akan buang. Kemudian tinja tu sendiri adalah setelah diserap airnya. Dalam keadaan usus besar tu banyak sebenarnya proses penyerapan air. Dia serap air tu. Sisa tinggal separa pepejal sahaja. Jadi sisa yang ada tu akan tinggal separa pepejal, akan membentuk tinja. Jadi tinja ni apa? Tinja ni najis. Dia terdiri daripada sel-sel mati, pigmen hempedu, bakteria, bahan toksik. Okey, sel-sel mati, pigmen hempedu, bakteria dan bahan toksik tinja. Mengambil masa 12 hingga ke 24 jam untuk dia masuk ke rektum. Jadi otot-otot rektum kecut, berlaku peristalsis lah sebenarnya, untuk dalam proses dia untuk tolak tinja ni. Untuk tolak tinja ni naik ke atas, beredar sepanjang usus besar. Okey. Jadi ada bakteria yang duduk di dalam usus besar akan mencernakan, dia akan sambung cerna bahan-bahan yang ada dalam tinja tu. Dia ada juga cebisan atau cebisan makanan ya. Cebisan atau sisa makanan yang ada di dalam tinja. Jadi bakteria-bakteria ni akan sambung cerna. Pada waktu yang sama dia akan ambil lah nutrien yang diperlukan. Jadi antara nutrien yang dihasilkan dalam proses pencernaan bakteria-bakteria ni adalah vitamin B, K dan asid folik. Jadi vitamin B, K dan asid folik ni tubuh badan akan ambil. Jadi maksudnya dia akan diserap oleh usus besar. Serap masuk ke mana? Serap akan masuk ke dalam kapilari darah ataupun masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi kita dapatlah vitamin B dengan K ni. Contohnya vitamin B, dia adalah orang kata apa? Serapan secara dia larut air. Jadi larut air dia agak susah lah untuk dia masuk ke dalam sistem peredaran darah. Tapi vitamin K ni dia larut lipid. Larut lipid dia secara resapan ringkas saja dia boleh masuk ke dalam peredaran darah, sistem peredaran darah. Kemudian kita tengok otot-otot rektum akan keluarkan tinja, iaitu penyah tinjaan. Jadi proses ni apa yang berlaku? Kita ada najis kat dalam ni. Najis ni akan bergerak lah. Dia akan bergerak. Sepanjang pergerakan dia tu akan berlaku serapan air. Tubuh badan akan menyerap air. Menyebabkan najis tu lama kelamaan dia akan jadi keras. Dia akan jadi keras. Sebab apa? Sebab dia hilang air. Jadi kemudian di hujung-hujung tu dia akan makin keras lah. Akhir sekali dia akan disimpan di rektum. Jadi rektum tu kalau tak penuh, dia tak akan memberi rasa kepada otak kita bahawa rektum dah penuh, kita perlu buang, tak. Kalau dah penuh nanti barulah dia ada di situ reseptor yang akan memberi kesan bahawa rektum sudah penuh dan kita perlu buang najis yang ada di dalam rektum tu. Boleh ya? Jadi kenapa keadaan tertentu najis tu dia boleh mengeras?
disebabkan kamu tak buang dalam kadar masa yang lama. Bila tak buang dalam kadar masa yang lama, najis tu akan diserap air dia. Jadi bila najis tu, tinja ni kehilangan air banyak, dia akan makin mengeras sehingga dia boleh seolah-olah sekeras batu. Jadi bila sekeras batu, agak susah untuk membuang najis ni, memerlukan tenaga yang banyak. Dan kadang-kadang bila kamu nak buang dalam keadaan najis tu sangat-sangat keras, dia boleh melukakan dinding rektum. Bila melukakan dinding rektum, dia akan berlaku pendarahan di dalam. Okey. Kalau najis ni keras, kamu susah nak buang, kita panggil sebagai sembelit. Kalau berlaku pendarahan, yang itu kita dah panggil sebagai buasir. Okey, buasir berdarah. Jadi hati-hatilah. Jadi kena buang selalulah, tiap hari kena buang lah najis ni. Pagi-pagi tu kan, sebelum pergi sekolah tu buang dulu mana yang ada. Sebab kalau kamu tak buang dia, kamu duk tahan dia, lama kelamaan najis tu akan mengeras sampai satu tahap dia akan sekeras-keras batu. Dan ini boleh melukakan dinding rektum kamu. Satu lagi, macam mana nak pastikan najis tu lembut? Kena makan sayur-sayuran, serat. Sebab apa? Serat ni akan mengekalkan air pada najis. Jadi bila najis tu dia ada serat, dia akan kekal lembut. Sebab apa? Serat ni akan membantu untuk mengekalkan air. Ataupun serat ni datang banyak dari mana? Daripada sayur-sayuran yang kamu makan. Jadi kena makanlah sayur-sayuran.